Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi PDPR bersama Ustazah. Semoga murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah murid-murid, terdapat satu sifat yang perlu ada dalam diri kita dan perlu diamalkan dalam kehidupan seharian, yaitu ittaqan. Untuk pengetahuan murid-murid, Nabi Muhammad SAW merupakan contoh yang paling terbaik yang mengamalkan sifat ittaqan dalam kehidupan. Apakah yang dimaksudkan dengan ittaqan ini murid-murid? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar unit 2 pada bidang sirah pendidikan Islam tahun 5, yaitu ittaqan menambah berkah. Ittaqan bermaksud tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Berdasarkan maksud ittaqan yang telah Ustazah terangkan tadi, pernahkah murid-murid mengamalkan sifat ittaqan dalam kehidupan seharian? Baiklah murid-murid, ittaqan Nabi Muhammad SAW terbahagi kepada dua perkara, yaitu ittaqan baginda dalam melakukan sesuatu pekerjaan dan ittaqan Rasulullah SAW dalam melakukan dakwah. Murid-murid, mari kita menelusuri sedikit kisah Nabi Muhammad SAW yang mengamalkan ittaqan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Baginda pernah mengembala kambing dan membantu bapa saudara baginda, Abu Thalib, berniaga. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW telah menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. Sehinggalah pada suatu hari, seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barang dagangannya ke Syam untuk diniagakan. Sifat ittaqan Nabi Muhammad SAW dalam berniaga ini telah menghasilkan keuntungan yang sangat lumayan. Nabi Muhammad SAW juga sangat ittaqan dalam beribadah dan berdakwah serta mendidik anggota keluarga, para sahabat serta masyarakat agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Abu Lahab merupakan bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, Abu Lahab dan istrinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil sering menabur duri di jalan yang sering dilalui oleh baginda SAW. Abu Lahab juga pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis dan tumit baginda. Mereka sering menghina Nabi Muhammad SAW di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Namun begitu, segala usaha menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sia-sia. Baginda tetap ittaqan dan cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah murid-murid, berdasarkan kisah yang telah Ustazah ceritakan, apakah iktibar atau pengajaran yang boleh kita ambil daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat ittaqan dalam melakukan sesuatu pekerjaan? Antara pengajaran yang boleh kita pelajari ialah kita hendaklah bertanggung jawab terhadap tugasan atau amanah yang telah diberikan serta melakukannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Selain itu, kita juga hendaklah menepati masa dan tidak bertangguh. Kerana setiap tugasan dan amanah yang diberikan hendaklah dilakukan dengan cara yang terbaik. Kita juga perlu mencontohi semangat Nabi Muhammad SAW yang tidak kenal erti putus asa dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif.
Antara iktibar yang boleh kita pelajari daripada tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat itqan dalam amalan pula ialah ikhlas beribadah. Jauhi perkara membatalkan ibadah. Banyakkan berzikir, menjaga pandangan mata dan hindari perkara yang sia-sia. Murid-murid, kita mesti mengamalkan itqan dalam melakukan amalan sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda, iaitu melakukan amalan dengan cara yang terbaik, istiqomah dan menepati rukun serta syarat-syaratnya. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung topik ini. Semoga murid-murid dapat memahami serta belajar untuk mengamalkan sifat itqan di dalam diri masing-masing. Sifat itqan dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan menjadikan kita fokus, bertanggungjawab dan melakukannya dengan cara yang paling terbaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada sesi PDPR pada masa akan datang.